Baik. Di zaman pemerintahan Imam Mahdi akan wujud apa kemewahan? Ini khilaf. Akan wujud kemewahan, wujud kedamaian, keamanan dia. Tetapi dia more on wujud kedamaian dan keamanan dari sudut syariat dan tauhid. Agama Allah Ta'ala clear. Nombor satu, aman, damai. Kita punya fahaman daripada fahaman yang bukan-bukan. Yang mengatakan Tuhan bertangan, Tuhan berkaki. Maka during this time akan lihat betul-betul yang Nabi mengatakan umat aku berpecah kepada 73 puak. Satu saja yang selamat, lagi 72 dalam neraka. Akan nampak mana yang 72 ini. Itu nombor satu clear. Sekarang masih samar lagi. Sekarang fahaman mereka masuk dalam kawan-kawan kita. Kawan-kawan kita terbelajar dengan mereka. Kitab mereka ada dalam rumah kita. Kita terbaca kitab mereka. Semua tu. Ideologi mereka kita terikut. Masih bercelaru. Mahdi datang. Draw the line. Ini iman. Ini tauhid. Ini kufur. Habis. Cut off. Itu nombor satu tauhid. Nombor dua, dikembalikan semula syariat dengan yang betul. Berbagai-bagai, khususnya pada akhir zaman ini, musim COVID ini, berbagai-bagai di berbagai-bagai tempat, berbagai-bagai fatwa keluar. Sembahyang Jumaat aja macam-macam pesen keluar. Ya, tentang sembahyang, tentang pengurusan jenazah macam-macam pesen keluar di berbagai tempat, di berbagai negeri. Ya, tentang kebumian mayat pun berbagai-bagai keluar semuanya. Zaman Mahdi semua, dia straighten up everything. Dia clearkan balik semula. Ha. Tentang wang riba, tentang wang bank, tentang wang pinjam, tentang wang apa semua. Boleh tak boleh? Ada mengata boleh, ada mengata tak boleh. Ada mengata bilang benda-benda tak boleh, dia bilang boleh dengan cara yang macam boleh umpamanya. Ada benda yang sepatutnya boleh, jadi tak boleh. Semua tentang hukum dikembalikan ikut syarak yang sepatutnya. Sayyidina Al-Mahdi akan bawa. Empat-empat mazhab ada di bawahnya. Jangan bimbang. Semuanya tu cukup dengan segala kaulnya dan ketentuannya semua. Itu clear. Itu clear. Semua pelaksanaan ibadat-ibadat semuanya clear. Itulah kenikmatan yang dan kemewahan yang kita dapat dalam zaman Imam Al-Mahdi. Amal makan dan minum, bahkan ujian. Lapar, kemarau. Pihak mereka kemarau. Manakala tidak orang tak tahan semua begitu. Yang kita akan baca ini akan mewah berlimpah ruah. Kemewahan akan datang itu khilaf. Ada ulama mengatakan itu zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu orang kufar dah tak ada. Dan keadilannya Imam Isa, Sayyidina Isa mentadbirkan, maka Allah Ta'ala bukakan segala harta, maka akan keluarlah emas bertiang-tiang daripada sungai-sungai yang akan keluar. Ambil, siapa nak ambil berapa banyak. Dan orang tidak terambil lagi. Aman, begitu aman damai pada ketika itu, budak kecil, pet ni apa? Main golek-golek dengan apa? Ular. Ular tak patut dia, tak makan dia. Orang gembala kambing dengan apa? Bukan anjing yang jaga, singa. Singa tolong gembala kambing sama-sama, sama-sama. Yang kata orangnya kambing pun dia tak makan, dia makan haiwan hutan saja. Allah, sampai begitu punya aman damai ya, begitu punya aman damai, begitu zaman Imam Al-Mahdi dan zaman Sayyidina Isa alaihi salam. Bila ini waktunya pasti akan datang. Pasti akan datang. Siapa yang panjang umur tak mati kena bom waktu perang, siapa yang panjang umur tak mati kena penggal dengan orang akan dapat segala apa yang Nabi cakap tu dengan terang. Jangan kau ragu, jangan kau bimbang walau sedikit, walaupun dalam hatimu jangan biarkan ada berselabut, jangan ada bersarang. Apa Nabi cakap pasti akan datang, ya. Akan dapat lihat betul rupanya, tapi ketika itu dah kiamat lah. Pada ketika itu hanya bukan apa guna dah tak ada erti aku dah gini, bukan. Ketika itu orang hanya bersyukur dan bersyukur saja. Tengok kemewahan mereka bersyukur, tengok itu semua mereka bersyukur dan mereka dah tak tamak lagi. Kerana manusia sudah tidak sifatnya keduniaan, maka Allah Ta'ala bukakan dan hamburkan dunia pada mereka. Mereka tidak rebut emas lagi apa semua, dah rezeki Allah Ta'ala, pakai apa yang patut. Begitu saja, tapi tidak direbutnya, tidak ditemahaknya. Orang-orang yang temahak yang memang nakkan dunia ketika sekarang ini saja, terkial-kial nakkan dunia semua, nak ke barat, nak ke timur, pasal nak tambahkan dunia semua. Agak kalau hidup zaman tu macam mana? Jadi tak hidup. Dia dah mati sebelum zaman itu. Jadi dia tak hidup sebab dia tak layak untuk hidup zaman itu. Nanti dia perakus. Orang semua tak ambil emas, dia ambil bertiang-tiang simpan kat rumah dia. Pasal dia temahak punya orang. Allah. Sekarang aja dia dah nak temahak, dia tak hidup pada ketika itu. Kalau dia hidup pun dia dah tobat. Pasal apa? Anak dia dah mati. Mak dia dah mati.
Isteri dia dah tak ada. Apa nilai nak ada emas banyak? Rumah dia pun dah tak ada. Batang kara saja nak ambil emas banyak lah bikin apa semua tu. Dan dah tak ada perusahaan lagi, dah tak ada apa semua. Hanya tinggal untuk menikmati dan kecapi itu saja. Maka apa yang dapat, dapatlah. Begitu saja. Begitu kehidupan, ya. Itu kehidupan. Baik. Di zaman pemerintahan Imam Mahdi, di situ boleh taruh Imam Mahdi, taruh di samping Nabi Isa. Kena taruh di samping Nabi Isa. Ya. Di samping Nabi Isa alaihi salam. Akan wujud keberkahan dan nikmat yang luas dari Allah Ta'ala sebagai ganjaran keadilan pemimpin. Ketika itu bumi akan mengeluarkan buah-buahan dan biji-bijian dan juga segala galiannya. Akan keluar subur semuanya, sangat subur, ya. Haiwan-haiwannya pun subur, galiannya, emasnya keluar bertiang-tiang, bukan hanya berbutir-butir, bertiang-tiang, pacak-pacak tengah-tengah sungai, terbit sendiri, ya. Umat Islam akan hidup dalam keadaan makmur, harta benda melimpah ruah, pemerintahan adil. Adil dari sudut apa? Syariat Allah tegak, tidak payah orang ragu-ragu. Kalau syariat Allah Ta'ala tegak, maka sistem lain pun akan adil. Sistem jalan raya pun akan adil. Sistem pentadbiran pun akan adil. Semua kalau dah hukum Allah Ta'ala tegak, segala-galanya semua masuk di bawah itu, semuanya adil dan saksama. Semuanya itu tidak ada aniaya. Adil dari sudut hak Allah terpenuhi, kehendak manusia tidak dicerobohi. Adil. Adil, ya. Ini Allah yang keluarkan, ya. Jangan komplain dari sekarang. Nanti Mahdi dia keluar, dia claim harta raja-raja Melayu zaman dulu. Kita orang Melayu, raja Melayu lah. Tak tahu orang India ada sebut begini, kita tidak ada dalam masyarakat India. Wallahualam. Tahu orang Melayu paling banyak cakap tau. Daripada orang India, orang Mesir tak pula kita dengar. Orang Melayu cakap nanti harta raja-raja Melayu, Siak, Daik, Lingga, apa itu, Deli, apa semua tu. Dumai, semua tu raja-raja Melayu zaman-zaman dahulu daripada Sumatera, daripada Banjar, Bugis, semua apa semua tu. Kan masa bila dia gempur oleh pada penjajah, kan ada yang sembunyikan hartanya, simpankan kan. Yang ada dirampasnya dia. Semuanya akan kembali, akan mewah. Kita akan banyak, Mahdi akan claim balik daripada World Bank, orang Islam yang ditahan apa semua. Ingat Mahdi tak ada kerja. Kan Mahdi tu hanya akan duit, nak harta, nak akan mewah. Dia akan tegakkan iman dulu, syariat dulu. Mahdi orangnya zuhud lah. Dia tak ada apa-apa. Dia macam Sayyidina Omar lah, baju bertampal lah. Dia kerja tak ada pakai gaji. Dia lillahi ta'ala. Dia tak makan pun tak apa. Allah Ta'ala buat dia kenyang. Dia tak ada rumah pun tak apa. Dia boleh tidur di tepi jalan. Dia ikut macam segala atuk dia, Sayyidina Abdullah Al-Idrus boleh tidur kat tepi sampah, dia pun boleh tidur dekat situ jugalah. Dia tak ada kisah lah. Dia ikut chip dia. Nabi Isa biasa tidur kat tepi-tepi jalan, tepi bawah pokok pun boleh tidur jugalah. Begitu, ya. Yang inginkan Mahdi semua nanti akan termahak akan itu semua. Itu semua tu benda-benda material yang kau bayangkan pun zaman itu. Sampai waktunya Allah sendiri keluarkan. Allah sendiri keluarkan waktunya. Pada waktunya Allah Ta'ala sendiri keluarkan. Dan tak ada harta dunia pun tak kisah. Dan orang yang dapat ini semua ialah memang orang yang tak kisahkan harta dunia. Mereka dah bayarkan harta mereka pada zaman pra-Mahdi itu ataupun zaman awal Mahdi, zaman perang-perang tu. Mereka bayar harta mereka, nyawa mereka pun mereka bayar kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala gantikan sebelum mereka mati. Dan jangan kita sangka ketika ini semua, wah nanti kita akan mewah. Kita terbayangkan kereta gitu. Kereta entah ada, tidak ke tak ada lagi zaman itu pun tak tahulah. Kereta masih bergerak lagi ke tidak pun, wallahualam, tak tahulah ketika itu. Masih kereta enjin masih bergerak lagi ke tidak pun, wallahualam, kita tak tahu pada ketika itu. Ya. Pokoknya hidupnya selesa. Hidupnya selesa. Ya. Selesa imannya. Selesa ibadatnya. Selesa tauhidnya. Dan bagi orang mukmin itulah paling selesa. Tak ada gangguan dan tidak ada kacau terhadap syariat dan akidahnya. Tak ada kecelaruan. Clear. Itulah paling selesa. Itulah paling selesa. Ya. Itu jangan banyak keduniaan tuan-tuan ya sekarang. Orang yang banyak orang banyak dunia pun dah melelongi dunianya, dah mulai kurangkan dunianya. Orang yang dulunya maksiatnya bukan main punya bertingkah pun sekarang sudah mulai stop, sudah mulai insaf. Orang yang ada bahkan ada orang dah mati anak pun. Semalam baru kawan kita meninggal di sini. Ada orang dah mati pun. Anak isterinya dah tinggal jadi janda, jadi yatim. Dianya tu dah mati. Yang ada hilang anak kerana COVID. Yang ada hilang mata pencarian. Semuanya begitu ya. Nah, jangan kita masih dalam waktu-waktu begini masih lagi nakkan dunia.
apalagi nakkan maksiat, jangan ya. Apalagi cari dunia dengan macam-macam alasan, sebetulnya nak capaikan matlamat maksiat, kita nak penuhkan hawa nafsu kita. Jangan ya, at this time takut tak dapat patah balik. Bolehlah try patah balik, kau try. Yang dah secure pun akan jadi dalam danger. Ini kan pula kau nak masuk ceburkan diri. Jangan ya, jangan. Yang dunia tu dah kau kena kurangkan sangat-sangat. Kau kena kurangkan sangat-sangat. Dunia menarik kau ke berbagai-bagai maksiat. Dunia memalingkan kau daripada akhirat. Dunia memalingkan kau daripada matlamat untuk menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta taat. Maka jangan ketika ini rakus dunia, itu semua adalah ujian belaka. Jangan. Bahkan kalau yang ada bisnes, ada berniaga, dah mula kurangkan perniagaan anda. Cukup makan lebih sikit, jadilah sudah. Boleh maintain, khususnya masa zaman PKP banyak utang, banyak tak bergerak. Sekali Allah Ta'ala bukakan, ketika inilah kau cari untuk tebus balik utangmu, untuk kecilkan periukmu biar tak besar kerakmu. Itu saja. Jadi kalau takdir berlaku apa-apa lagi, kau dah tak ada hutang lagi. Kalau berlaku apa-apa lagi, boleh jadi dia tak boleh pulih balik tau. Kenapa? Mati. Macam mana nak pulih balik? Kau kena bom, kena tikam semua gitu. Macam mati dengan hutang masih keliling pinggang. Sekarang inilah waktu kau bersihkan kerak-kerakmu, kecilkan periukmu. Bukan makin membesarkan. Silap orang kalau nak buat begitu. Jangan belajarlah orang-orang dunia punya ekonomi semua tu semua banyak tak betul punya ikut dunia punya cara. Mesti ketika inilah kita itu ada peluang meniaga peluang tu dajjal punya penipuan. Dajjal kan bawa syur macam-macam syur. Dia bilang kau miskin padahal kita tak miskin. Ini adalah ekonomi cara penyelesaiannya. Miskinnya bohong, cara penyelesaiannya pun bohong, mewahnya pun bohong. Kau ikut kau kena bohong. Semuanya. Baik ekonomi, baik apa. Yang dia cakap semuanya bohong. Awak ni kebulur, awak ni under nourishment. Padahal kita tengah segemuk-gemuknya orang. Awak ni under nourishment, awak kena makan ini, kena gini. Lapor dia kesihatan kita punya under nourishment pun bohong. Dia kasih vitamin kita punya suggestion pun bohong. Awak kena makan tonik ini, awak kena makan ini, semua gitu pun bohong. Kalau daripada dia. Engkau pun iyakan. Bab dunia, bab pentadbiran apa semua tu. Jangan. Tengah tak ada perang, tengah tak ada COVID, tengah tak ada apa saja pun, tengah zaman aman-aman damai pun orang sudah tolak dunia, buang dunia, orang saleh. Ini pula zaman kau dah nampak depan mata kau sendiri. Jangan tertipu. Apatah lagi konon-konon alasan untuk itu, untuk ini, untuk nanti kemajuan masyarakat lah apa semua. Kemajuan masyarakat masyarakat heran dengan kau punya usaha begitu ya. Ke kau ada niat yang baik untuk masyarakat ataupun kau ada niat yang tersemat untuk dunia biar kau kaya, biar sambil kau dunia kau boleh berpoya-poya, kau sambil seronok-seronok. Jangan, kesian anak kau, kesian isteri kau, mungkin kau tak jumpa lagi sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik ya. Begitu ya. Jangan ya. Kau tak jumpa lagi setakat tak apa, tak jumpa lagi, nanti mati semua jumpa ya Rabbi wajma'na wahbabal lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya wahai Tuhan, himpunkan kami beserta yang kami cinta dalam jannatul firdaus. Tak apa, bapak mati dulu, nanti ibu mati, nanti anak mati, semua jumpa. Tapi takut bapak mati terus, lepas tu anak mati, ibu mati, ibu dengan anak dapat jumpa, bapak tak dapat jumpa pasal bapak mati dalam maksiat. Na'udzubillah min zalik. Atau na'udzubillah, bapak mati dalam imannya dah tersiat-siat. Allah, na'udzubillah ya. Kena pertahankan imannya betul-betul. Pertahankan imannya. Dunia nak kena jauhkan sekarang ini. Dunia jauhkan itu. Tak bagus. Kalau yang ada banyak penghasilan sampai ribu-ribu, tolong reducekan. Gunakan waktu. Kerana apa? Awak nak maintain. Taruhlah satu hari dia punya, satu bulan dia punya keberuntungan, dia boleh dapat, taruhlah niaganya, umpamanya lah, orang jahit baju lah. Dia boleh jahit sampai taruh berapa helai baju satu bulan. Taruhlah 100 helai baju. Boleh menghasilkan taruhlah berapa? 5,000 ke? Ada. Taruhlah hasilkan sekian wang lah umpamanya. Kurangkan. Yang anda keperluan untuk bayar apa semua itu sini, kecilkan bisnesnya pun tak apa, jadi dapat tampung. Why? Dengan awak kurangkan dunia awak itu, awak akan dapat gunakan waktu dan kelapangan yang sedikit itu untuk top up sedikit amalan awak yang awak dah cuaikan berapa lama ni. Time is running out. Dan kalau awak reducekan, okeylah senang cakap, orang mungkin caterer lah. Satu bulan ambil catering sekian-sekian, boleh dapat 20,000. Untung bersih. Perlukan sangat tak 20,000 tu. Yang ada ni pun tak habis makan. Yang meninggal COVID sampai berapa 2-3 tahun ini pun
masih banyak juga saving kau. Sekarang ini kau ambil kadar cukup dan kadar reserve sedikit saja. Kau hasilkan yang, kenapa? Untuk penghasilan yang boleh sampai kau 20,000 every month tu, kau gunakan waktu itu daripada kau nak menumis, daripada kau nak tengok kau punya apa bahan-bahan apa semua, kau gunakan untuk kau tengok bahan-bahan akhirat kau, bahan-bahan tobat kau, bahan-bahan ilmu kau, bahan-bahan hampir kau, bahan bahagian bersih kau, yang kau dah lacking all this while sebetulnya. Dan apabila kau reduce daripada 20k every month kepada taruhlah 6-7k every month, kan banyak kan, taruhlah 10k every month lah, half lah, itu pun kau masih lagi 3-4 kali lebih kaya pada kebanyakan orang. Orang gaji 800 pun boleh survive lah, dan boleh ibadat, boleh taat, anaknya senang tengok bapaknya bukan ahli maksiat, isterinya syukur suaminya adalah orang yang kuat ibadat, selesa hidup mereka. Kalau kau reduce kau punya from 20k monthly income sampai 10k pun, itu pun kau masih 3-4 kali lebih kaya pada orang lain lah. Tetapi kau dah melepaskan separuh daripada kelalaianmu yang big chunk, big amount tu sebetulnya. Jangan sampai kita akhir zaman ni kita tertipu dengan zaman dari awal-awal saja tak boleh tertipu. Janganlah pada zaman sekarang ni. Dunia nombor satu. Walau pun tak ada haram. Habbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah punca segala keburukan. Kalau tak percaya kau cebur. Kau tengok apa yang dibawa kau berikutnya. Nanti cari Chan. Konon-konon ketika inilah nak revive balik untuk itu. Padahal dalam hati dia ada standby untuk macam-macam maksiat dan cana dah ada. Macam-macam program maksiat dah ada dan cana semua. Digunakan untuk segala sampel. Semua Tuhan tahulah. Janganlah. Kalau kau nak juga suka hatilah. Kalau kau sanggup hanyut dan karam dan lemas. Kemudian kau terapung-rapung macam babi busuk dalam itu. Na'udzubillah min zalik. Kalau kau sukalah. Tapi kalau kau suka selamat atas kapal dan tenang, dapat belayar dengan selamat sampai kepada destinasi dan tujuan, iaitu redha Allah, hayah. Sekarang ni. Sekarang. Dan ini belum zaman susah tau. Kalau sekarang kau tinggalkan harta dunia kau tinggalkan kegiatan dunia kau, sekarang masih dengan your own willing tau. Kau tinggalkan kau punya part of your business, part of your activity, kau kembali kepada apa? Tenang dan belajar dan rehat dan zikir. Masih okey tau. But the time would come, kau mau tak mau dunia kau kena lepaskan. Betul tak? Ketika itu kau lepaskan dengan air mata darah, kau tengok harta kau diambil orang. Mau tak mau lepas juga. Mau tak mau bisnes kau run up juga. Mau tak tahu keuntungan kau zero juga. Mau tak mau, dan plus dengan apa? Ketika itu berlaku dengan air mata mengalir, dengan kau bingung, dengan kau cuba nak berpihak orang jahat, nak sogok dia, tapi makin dia rakus kau. Dengan kau tengok isteri mati, anak mati, kau menyesal kau terduduk. Kau sempat menyesal pun bagus. Kau tak sempat menyesal lagi, susah lagi. Na'udzubillah ya. Mau tak mau. Ketika ini dapat tarik dunia dengan cara yang baik. Orang bilang berpisah baik-baik ya. Berpisah baik-baik dengan dunia, dapat bercerai baik-baik dengan dunia, ambil manfaat. Kau bercerai daripada dunia sekarang, kau masih baik. Kau masih dapat akhirat. Kau masih dapat agama. Kau masih boleh dapat maulid. Kau masih boleh dapat dengan anak isteri. Kau masih boleh dapat dengan ayah ibu. Tetapi satu masa nanti apabila bercerai, cerai segala-galanya, ketika itu kau akan menjerit. Sekarang konon-konon kau macam so reluctant tu berenggang daripada kegiatan duniamu. Ketika itu mau tak mau kau bercerai. Kalau mati bercerai juga tak? Tapi kadang-kadang belum mati kau akan diceraikan. Ketika itu kau tengok cerai, isteri mati, anak mati, Allah, bisnes dirampas orang, ketika itu kau apa-apa ke dana, ketika itu kau menyesal nanti. Harta dunia semua memang tipu daya. Alamak, kenapa cakap yang teruk sangat? Kau tak boleh kau cakap, sekali tak tahu bisnes aku, nak kiamat lah. Nak kiamat memang semua akan binasa lah. Nak kiamat semua akan binasa. Semuanya, bukan bisnes engkau saja. Semuanya akan binasa lah. Dan kalau perang semuanya akan binasa lah, termasuk harta, termasuk nyawa, termasuk jiwa sekali lah. Asal jangan iman binasa sudah ketika itu. Dan sekarang kau melesifkan imanmu. Jadi kalau betul-betul binasa harta dan jiwa dan nyawa, kau masih ada satu yang sangat berharga, iaitu iman kepada Tuhan Maha Esa. Ya. Please be a little bit intelligent lah. Don't ikutkan hawa nafsu sangat. Up to you lah. Kau suka jadi apa macam kata tadi? Babi bengkak, terapung atas banjir. Babi kan termahak. Dia nak ambil banyak-banyak, dia mati. Hanyut, banjir bah, dia tak naik dapat atas kapal.
busuk. Orang pun tengok geli mayat dia, bangkai dia. Na'udzubillah min zalik. Berlindung sama Allah Ta'ala. Mengikut Imam Al-Barzanji dalam Al-Isya'ah halaman 91 dan halaman 107 adalah besar kemungkinan zaman keadilan dan kemakmuran ini bukan setelah pembukaan kota Konstantinia Agung ini, tetapi ia akan berlaku setelah turunnya Nabi Isa AS. Ini yang lebih banyak disebut oleh alim ulama. Ketika zaman Nabi Isa AS, keluar harta-harta dunia, keluar segala kemewahan dunia, Allah Ta'ala keluarkan ya. Ketika itu orang-orang ini deserve untuk dapat dunia, pasal dia tak ada hati dunia. Orang-orang ini tak akan terpengaruh dengan dunia. Dan dia dah buktikan pun. Dan dia dah bayar pun sebetulnya dunia dia tu. Projek dia, harta dia, jota-jota dia dah laborkan. Dia dah laborkan dan dia dah leburkan. Untuk apa? Untuk agama Allah Ta'ala. Sekarang sebelum mati Allah Ta'ala bayarkan dia balik. Dan setelah beliau membunuh Dajjal dan selepas kematian bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Lepas mati bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Ada mengatakan sebelum Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa dia up, down, up, down, up, down. Ya'juj wa Ma'juj tu zaman Dajjal, down. Kemudian Dajjal mati, up. Ini zaman upnya. Kemudian tengah Ya'juj wa Ma'juj, down. Jadi inilah before Ya'juj wa Ma'juj. Before Ya'juj wa Ma'juj. Tengah aman, damai, tengah setengah okey-okey, tengah seronok-seronok, tengah syukur, keluar Ya'juj wa Ma'juj pula. Could be after Ya'juj wa Ma'juj, could be before Ya'juj wa Ma'juj. Maka tengah aman damai, tengah sedap, tengah seronok, gembala kambing dengan singa apa semua, tengah aman damai, emas banyak, keluar Ya'juj wa Ma'juj, ujian lagi. Sebab dia up, down, up, down, up, down. Maka sequelnya, ni sekarang tengah up, could be Ya'juj wa Ma'juj, ya downnya. Mungkin juga lepas Ya'juj wa Ma'juj. Lepas Ya'juj wa Ma'juj. Sebab lepas Ya'juj wa Ma'juj, keluar Ya'juj wa Ma'juj, lepas Ya'juj wa Ma'juj, tenang. Tenang kembali semula iman, tidak banyak sangat perkara-perkara keduniaan semua, masih ada juga emasnya apa semua begitu gini, tetapi sudah makin dekat lagi. Tenang. Tu tenang tu up sekejap lepas Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian down. Downnya lagi apa? Wafat Nabi Isa pulanya. Down. Begitu ya. Down. Serta down itu selang berapa hari tak lama ketika matahari terbit daripada barat. Begitu ya. Jadi sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang disebutkan akan berlaku di zaman Nabi Isa AS ialah ketika Nabi Isa AS dan Imam Mahdi hidup. Ketika Nabi Isa masih hidup dan Mahdi pun dapat jumpa sama. Mahdi pun Allah Ta'ala berikan dia peluang untuk kecapi kenikmatan. Pak Mahdi orangnya simple, orangnya zuhud dengan kain pelikat dia, dengan serban dia, dengan syal dia. Simple. Dia memang dari sekarang dah tak ada dunia punya orang. Maka ketika itu Allah Ta'ala beri dia izin. Ya. Zaman yang sama iaitu setelah pembunuhan Dajjal dan musnahnya bangsa Ya'juj wa Ma'juj dan segala kufar yang derhaka. Setelah berlalu 7, 8 atau 9 tahun kemakmuran ini, dunia Islam sekali lagi dilanda ujian besar. Bahkan ujian yang terbesar sekali dalam sejarah dunia sejak Nabi Adam AS sampai kiamat, iaitulah munculnya Dajjal. Allah. Ya. Ketika itu umat Islam diuji dengan ujian yang besar. Keluarnya Dajjal ya. Ini 7 tahun, 8 tahun semua tu after mati Dajjal. Complete. Ketika dalam era 6-7 tahun sebab Mahdi takbir, setengah riwayat mengatakan 5 hingga 7, setengah mengatakan 7 hingga 9. Jadi segala Dajjal tu dalam era ini. Dajjal dalam era ini ya. Paling besar sekali adalah fitnah Dajjal. Sejak turunnya Nabi Adam AS, paling dahsyat zaman Dajjal. Zaman Ashabul Ukhdud, bakarkan orang semua masuk dalam parit. Tak begitu. Zaman Namrud bikin api nak bakar Nabi Ibrahim pun tak kejam gitu. Nak paksakan orang supaya jadi kufur. Zaman Fir'aun orang sembah dia, kemudian dianiaya yang tak sembah dia pun tak begitu. Zaman Hitler, zaman World War I, zaman komunis, zaman apa semua pun tak begitu. Semuanya. Paling dahsyat ialah zaman Dajjal yang 40 hari. Dengan harta-harta tau, jangan mewah tau zaman itu. Dengan harta-harta pun dibolotnya dia, tapi konon-konon dia kasih janji, konon-konon dia nak beri harta padamu. Padahal dia senang kau hartamu.
Ketika itu dengan kesihatan kau, dengan kekuatan kau, konon-konon dia nak beri obat pada kau, tapi dia sebetulnya dia sedang nak mematikan kau, nak meracunkan kau. Ketika itu konon-konon dia nak bangkitkan ekonomi kau, tapi sebetulnya dia nak meranapkan kehidupan kau. Ketika itu konon-konon dia nak bagi kau makan kerana kau lapar, tapi sebetulnya dia nak kau kebulur. Kerana laparmu itu adalah tidak betul. Maka yang diberi makan bukan yang makanan, bahkan mengakibatkan kau kebulur. Semuanya tipu daya. Semuanya tipu daya. Tak cukup dengan itu keganasannya, kekerasannya, tindasannya. Allah. Tapi yang sebelah dia aman damai. Aman damai ke? Tak. Tak. Dapat makan juga dapat roti sedap, makan roti sakit perut. Sebab pembohong. Makan roti aja sakit perut. Dapat duit, dapat emas, Dajjal kasih gaji opal, sepunjin-punjin wang emas. Kalau kau tengok dia punya plastik, hanya cat emas saja, something like that lah. Something like that. Sebab daripada dia semua bohong dan tipu belaka. Dia tipu belaka. Jangankan di bawah mereka comfortable. Tak apalah, at least dapatlah juga kecapi sedikit ketenangan yang kita perlukan. Dengan itu mudah-mudahan dapat ibadat. Tak, kau ikut cakap dia, kau yang kan itu. Yang dia bilang lapar tu sebetulnya tengah kenyang tu. Tengah nikmat itu. Yang dibilang tengah miskin tu sebetulnya tengah mewah tu. Rezeki dari Allah. Yang dibilang we provide you food, we provide you health, we provide you wealth. Semua tu bahkan membuat kau lebih teruk daripada yang kau ingatkan. Sebetulnya. Yang kau ingatkan. Nampak zahir kau bondong-bondong tengok kawan kau ikut dia. Dapat rumah besar, dapat apa semua. Rupanya rumahnya daripada kapas saja. Dia kan pakai sihir aja semua. Semua begitu. Tengok kawan kau dapat makan mi goreng, dapat apa semua tu. Rupanya semuanya hanya fata morgana sahaja. Menyesal yang ikut dia. Bayar mahal, bukan tak bayar. Bayar mahal. Dia dah sedut kekayaan kau. Yang dikasih kau semua tu, benda busuk dan benda yang memang tak ada nourishment at all. Dan jadi, orang yang tak tahu akan tengok kawan kita sana mewah, makan, kaya, semua dapat gaji besar. Kita di sini macam mana? Sekejap orang dapat 40 hari dia macam tipu orang. Betulnya kalau yang pandang tengok, tak ada. Dia tengah merana tu. Itu bukan mewah tu. Itu bukan makanan itu. Bukan harta tu. Bukan obat tu. Bukan ekonomi tu. Bukan pakaian itu. Bukan istana tu. Bukan rumah tu semua tu. Bahkan semua tu tipu daya saja. Fata morgana sahaja. Yang kenal akan kenal. Semuanya begitu ya. Yang tak kenal sangka, dapat jugalah kecapi sekejap. Semuanya kau kena tipu. Macam tikus makan racun tikus. Yang tikus lain tengok, kau tak dapat. Kami dapat. Tengok kami mewah. Pada makan racun tikus, kau masuk perangkap tikus. Kau jadi tikus. Sebab kau suka tikus, kau pun jadi macam tikus. Na'udzubillah min dzalik, barang dijauhkan daripada tikus. Setelah berlalu 7, 8 atau 9 tahun, iaitulah munculnya Dajjal yang akan membuat kerosakan dan kekufuran atas muka bumi ini. Itu kerosakan paling besar ialah kekufuran yang dibawakannya dia. Maka inilah judul pembicaraan kita pada bab yang akan datang. Ini judul-judulnya semua yang kita akan bincang pada pelajaran akan datang. Ini semua adalah sub-sub topiknya ya. Ini semua adalah sub-sub topiknya. Pertama dalam bab kedua ialah tajuk besarnya kemunculan Dajjal. Jangan kau ingat dia lagi lambat lagi. Dia punya mukadimah semua sudah ada sekarang ini. Yang kau lupa, yang kau gebot-gebot tu untuk manfaat. Rupanya tu semua termasuk dalam sistem kedajalan. Sekarang tengah begini, makin nak mewahkan perniagaannya, makin nak besarkan rumahnya, makin nak hebatkan partinya. Birthday party anaknya semua nak besarkan. Bukan. Sekarang ini bukan waktunya. Pertama kita akan bincang tentang Dajjal pembawa fitnah ujian berat. Secara menyeluruh. Apa fitnah dibawa, bagaimana. Yang kedua, masyarakat yang menyongsong kedatangan Dajjal. Siapa di antaranya yang paling kuat dan jadi penyongsong kedatangan dia? Ulama su'. Yang Nabi mengatakan, aku takut ya bagi kamu lebih daripada 30 Dajjal, itulah ulama su'. Dia yang prepare umat untuk ikut Dajjal. Dia yang meng-twist and turnkan hukum-hukum Allah Ta'ala, baik tauhid, baik syariat, baik akhlak, baik apa semua, ikut nafsu manusia. Kemudian dibilang inilah yang sebetulnya punya agama. Na'udzubillah, mana tak orang berbondong-bondong ikut Dajjal. Pasal tengok ada ulama ikut dalam dia. Asal usul keluarganya, bangsanya Yahudi. Adakah dia orang zaman dahulu ke orang kemudian? Imam Mahdi confirm orang akhir zaman, dia lahir akhir zaman, dia membesar, dia belajar, dia tanggungjawab. Imam Mahdi Allah Ta'ala nanti dia. Dajjal ada khilaf. Ada mengatakan dia ada sejak zaman dahulu dia sudah ada.
Sejak zaman Rasulullah sudah ada. Allah Ta'ala sengaja istidrajkan dia, panjangkan umur dia. Ada mengatakan sebelum zaman Nabi. Ada mengatakan dia orang akhir zaman, dia akan lahir macam Imam Mahdi begitu semua. Dia bagai-bagai riwayatnya. Pokoknya dia Yahudi confirm. Dan mak bapak dia kahwin lama tak dapat anak. Sekali dapat anak dia, kulitnya hitam, rambutnya kerinting, matanya pelet sebelah. Al-Masih. Begitu ya. Sifat-sifat badannya jadi kau kenal. Tempat tinggalnya sekarang ini. Di manakah dia akan muncul pulaknya, terbitnya daripada mana? Bila dia akan terbit? Apabila Konstantinia balik semula dalam tangan umat Islam. Turkiya balik semula dalam umat Islam. Turkiya sekarang Islam apa? Could be another Turkey. Vatican City. Itu Rome. Jatuh dalam tangan Islam. Could be the present Turkey sekarang ini jatuh balik di tangan orang kufar dan masuk balik dalam Islam. Could be. Could be ya. Sebab apa yang akan ditadbir oleh Islam diambil apa? Oleh Palestin dulu semua tu. Itu memang kita punya. Tapi Yahudi jadikan pusat dia. Lepas itu pusat orang-orang Nasrani pula. Vatican City. Berapa lama ia akan hidup setelah kemunculannya? 40 hari sahaja. Macam-macam fitnahnya. Segala kesenangan hidup akan ada bersama dengannya dan benda-benda beku akan mematuhinya. Istidraj. Semua dengan sihir dan istidraj belaka. Ada bersamanya seumpama syurga dan neraka. Seumpama. Yang ditunjukkan kau syurga itu sebetulnya adalah neraka. Yang ditunjukkan neraka itulah syurga. Syurga mana dia boleh letak bawah? Dia tak boleh masuk syurga pun. Mana pula dia boleh bawa syurga tunjukkan kita? Orang yang tahu dia bukan benar, akan tahu ini syurga yang ditunjukkan pun bukan benar. Maka neraka yang tunjukkan pun bukan benar. Ya? Kecepatan perjalanannya dan negeri-negeri yang tidak dapat dimasukinya. Mekah, Madinah dia tak dapat masuk, ada malaikat jaga. Tapi orang Mekah, Madinah berbondong-bondong segala Wahabi keluar dari Najat, daripada Riyadh, semua keluar dapatkan dia, nak joget dengan dia kat luar. Nak minta dia masuk dalam, dia tak boleh masuk. Never mind, we meeting outside Mekah, we meeting outside Madinah. I instruct you what to do in Mekah, in Madinah. Ketika itu orang-orang Mekah dan Madinah memuntahkan orang-orang munafiknya. Semuanya begitu ya. Ada negeri yang dimasukinya tapi negeri-negeri yang reject dengan dia. Seperti dalam riwayat Hadramaut. Dia masuk tapi orang Hadramaut reject dia. Orang Mekah sekarang bangga tahu ni Wahabi dia ya. Apa kita macam mana pun Dajjal tak masuk di kita lah. Bagus. Dajjal memang tak masuk negeri Mekah, Madinah, bukan negeri kau. Mekah, Madinah dia tak masuk. Kau nya akan keluar dapatkan mereka. Gitu ya. Hadramaut dia masuk tapi orang Hadramaut reject dia, hantam dia. Mana bagus? Awak duduk di bandar A, Samsing, tak masuk. Tapi orang-orang dalam bandar A semua keluar dapatkan Samsing. Dia Samsing. Awak duduk kat bandar B, Samsing masuk. Tapi orang-orang dalam bandar B semua pukul Samsing, hantam Samsing bokok-bokok. Baik duduk bandar B, walaupun dia masuk tapi aku kerjakan. Begitu ya. Itu di antara yang dijanji oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala. Perkataan malaikat yang disalahartikan. Nanti sampai dialog pun Allah Ta'ala izinkan tau. Dia punya Allah Ta'ala kasih istidraj sampai malaikat tau. Kalau sampai malaikat pun dia ada turut campur, bermakna untuk goda orang yang levelnya macam malaikat pada wali-wali. Sebab wali-wali tak percaya kalau kecuali nampak malaikat. Dialog antara orang dan malaikat ada yang tak ada Allah Ta'ala zahirkan, ada yang Allah Ta'ala masturkan. Kalau yang boleh dengar suara malaikat tu siapa? Orang salih. Mereka pun terfitnah. Mereka dengar malaikat mengiyakan cakap Dajjal. Walhal malaikat dialog antara dia dengan dia. Antara dialog yang menidakkan Dajjal, Allah Ta'ala tak izin manusia dengar. Antara yang dialog yang malaikat mengiyakan kawan dia, bukan mengiyakan Dajjal. Manusia boleh dengar, jadi manusia kan malaikat mengiyakan Dajjal. Manusia yang boleh dengar suara malaikat tu manusia macam mana? Manusia yang boleh dengar suara malaikat pun akan tertipu juga. Kalau tidak kuat-kuat. Bermakna kalau begitu ketika kau dengar suara malaikat sekalipun, di samping kau dengar suara malaikat, kau akan tengok yang dicakapkan tu siapa. Pak Imam, orang saleh, orang wara' bilang, budak ni baik, akhlaknya mulia, padahal dia tu perompak besar. Umpamanya. Habis Pak Imam cakap aku mesti kena pegang. Tak. Di samping Pak Imam punya cakap, Pak Imam cakapnya, Pak Imamnya kau jangan nafi, tapi perompaknya tetap kau bedal. Sebab dia perompak, dia tetap perompak. Malaikatnya kau jangan nafi, malaikat bohong. Kau cakap malaikat bohong, kau kufur. Sebab malaikat tidak berdosa. Pokoknya malaikat, Allah Ta'ala tahu apa rahsia di antara malaikat, pokoknya Dajjal tetap Dajjal.
Pak Imam tetap Pak Imam tanpa perlu kau pukul Pak Imam. Kau pukul Pak Imam kau salah. Tapi kau tak perlu support perompak. Begitu ya. Kau kena perlu pandang perompak tetap perompak, Pak Imam tetap Pak Imam. Ketika itu orang saleh tetap malaikat, kau pandang malaikat, dajjal tetap dajjal. Tanpa perlu kau bilang malaikat salah. Kal syahadat. Sebab itu akidah kau terhadap rukun iman. Ya. Kau pula bilang malaikat betul dengan mengiyakan cakap dajjal. Kau dah mengiyakan perkara yang menyalahi akidah. Pun batal juga. Ditelan mati mak, diluah mati bapa. Maka malaikat-malaikat apa dia cakap aku tak dengar. Maka aku tak perlu menyampuk. Engkau confirm jahatnya. Walau aku terdengar sekalipun, itu urusan Allah. Rahsia Allah Ta'ala. Engkau zahir jahatnya dan tipu dayanya. Gitu ya. Bantuan syaitan-syaitan untuk memperkokoh kedudukannya, segala bala tenterinya. Kalau kita boleh nampaklah sekarang ini di tengah rekrutmen new staff sebanyak-banyaknya. Alam mereka kan lebih besar pada alam kita. Dia tengah rekrut banyak untuk staff. Satu orang mati aja dia kena deploy 490,000 orang. Hampir setengah juta untuk menyesatkan. Berapa banyak orang kan mati sekaligus. Dan samping itu dia akan kuncu-kuncunya akan mendesak. Itu Nabi firman Allah Ta'ala, bagi setiap Nabi ada musuhnya dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Saling bantu-membantu antara satu sama lain. Jadi syaitan manusia nak perang dengan sesama manusia, orang Islam nak perang sama orang Islam, yang tukang cocok siapa? Mereka lah. Mereka sedang gemeling tenaga sekarang ini. Reinforcement seberapa banyak sekali menguatkan dia punya bala tentera untuk menumpaskan kita. Jangan kita tak sedar. Alhamdulillah kita baca kitab ni banyak kita dapat mengetahui apa macam-macam langkah-langkah yang nak jaga-jaga terhadap dia. Sekarang jangan tinggallah. Ini setakat ini bacaan kita. Jangan tinggal baca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat kedua, 10 ayat akhir setiap malam. Jangan lupa baca surah Al-Kahfinya full pada setiap hari Jumaat. Jangan lupa doa minta daripada min fitnah Masihid Dajjal. Setiap lepas tahiyat. Dan yang paling jangan kau lupa ialah kau kena tinggalkan maksiat. Sedikit amal berserta bersih daripada maksiat jauh lebih berkesan daripada kau banyak amal tetapi sebetulnya kau beriring dengan maksiat tak bawa kau ke mana. Tak bawa kau ke mana, bahkan itu adalah tipu daya. Wallahu alam bisawab.